Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua anak murid Cikgu Rozi yang disayangi. So hari ini kita akan sambung lagi subjek pembuatan roti tingkatan 2. Masih lagi kita teruskan dengan amalan 3K, keselamatan, kesihatan dan juga kebersihan. Tapi hari ini kita nak fokus kepada sanitasi dan kebersihan. Kebersihan siapa? Kebersihan pengendali makanan. Siapa itu pengendali makanan? Semua orang yang terlibat dalam proses menyediakan makanan, termasuklah anak-anak murid Cikgu Rozi semua nanti. Okay, kita akan sama-sama masak. So, kita juga adalah pengendali makanan dan kita kena tahu apa itu sanitasi kebersihan yang perlu kita amalkan sepanjang kita menjalankan proses penyediaan makanan. Okey, so masih lagi objektif umum kita adalah mengenal pasti keperluan amalan keselamatan, kesihatan dan juga kebersihan. So sanitasi dan kesihatan, so ini adalah prinsip kebersihan diri yang diamalkan oleh semua pengendali makanan. Okey, termasuk cikgu dan juga anak murid semua. Okey, so kita kena belajar ni sebelum kita masuk bengkel pembuatan roti. So, prinsip kebersihan diri pengendali makanan ini, hari ini kita nak tengok, sebenarnya kita kena bersih fizikal kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dan kita fokus pada 3 bahagian ni, rambut, badan dan tangan. Okay? So, kita tengok dulu rambut. Okay. So, rambut perlu ditutup dengan scarf atau topi. Okay, scarf ikat ataupun kita nampak chef pakai topi kan, tu pun boleh. Kita kena tutup rambut kita. Kalau yang dah pakai tudung tu lagi bagus, alhamdulillah, lagi selamat, lagi bersih. Okay, dan kalau yang tak pakai tudung tu tak kisah lelaki ke perempuan, lelaki pun ada juga rambut panjang kan, so kena ikat rambut tu. Kita tak nak masa kita mengendalikan makanan rambut terjurai-jurai. Okay, dan bila jadi macam tu, kebarangkalian untuk rambut tu gugur ataupun masuk ke dalam makanan adalah tinggi. Okay, dan itu termasuk dalam bahaya fizikal. Okay, benda asing yang tidak sepatutnya ada dalam masakan jadi ada, mungkin membahayakan ataupun memberi imej, memberi tanggapan yang sangat tidak elok. Dan kalau pelanggan jumpa walaupun satu urat rambut, itu akan menjejaskan reputasi kedai tu, kedai makan tu. Dan shampoo rambut dengan betul. Okay? Kita tak nak ada kelimomo, apatah lagi kutu. Okey, dari segi badan pula, okey, pengendali makanan mesti mandi menggunakan sabun. Kenapa guna sabun? Sebab kita nak bukan saja nak wangikan badan, tapi kita juga nak membunuh bakteria. Okey. Dan boleh gunakan deodorant. Okey, deodorant ni yang letak kat ketiak tu kan. Okay. Ataupun ada orang panggil pewangi ketiak. Untuk mencegah bau busuk dari bahagian ketiak, dan juga deodorant ni juga dia ada satu lagi fungsi untuk membunuh bakteria juga. So, daripada ketiak ni, dia akan mendatangkan bau. Apatah lagi kalau kita ni berhadapan dengan pelanggan. Okay. Bau tu Masya Allah. So, kena guna deodorant. Dan pakai pakaian yang bersih. Itu yang orang nampak. So, semua tu kena jaga. Walaupun sebenarnya kita masak di dapur, orang tak nampak, pun kita kena jaga pakai pakaian yang bersih. Sebab kalau pakaian kita kotor, ada kemungkinan kekotoran daripada pakaian itu akan pindah. Okay, akan mencemari makanan. Okay, dan juga kebersihan tangan juga. Pastikan kuku pendek dan bersih. Cikgu tak nak tengok nanti ada yang kuku panjang, ada yang kuku berwarna, tak mau. Semua kena pendek, dan bukan saja pendek tapi juga bersih. Dan basuh tangan selepas ketandas. Lagi sekarang ni zaman COVID-19 kan, memang kita kena sentiasa basuh tangan, selalu kerap basuh tangan dengan bersih. Ada 7 step untuk basuh tangan. Guna sabun. Sebelum mengendalikan bahan masakan atau makanan, memang confirm kena basuh, cuci tangan bersih-bersih, bukan basahkan tangan, basuh tangan. So basuh tangan tu dia ada step-step dia. Okay, kita kena rub kan, kita kena gosok-gosok atas bawah semua, hujung semua.
Okey, kena basuh tangan bersih-bersih dan jangan pakai perhiasan seperti cincin semasa memasak. Okey, contoh macam cikgu ni. Tak apalah, cikgu sekarang ni tak masak. Tapi kalau masa masak, kena buka. Sebab apa? Sebab bila ada cincin, kemungkinan ada bakteria yang tersekat, terselit, tersembunyi di celah-celah cincin ni. Jadi, kena buka cincin. Tak payah pakai perhiasan semasa memasak. Dan sekiranya ada luka, tutup atau balut luka tersebut. Okay, kalau luka kecil ke, balut dengan plaster dan sebagainya lah agar luka itu tidak terdedah. Okay, so ini adalah contoh penampilan pengendali makanan yang baik. Okay, kita boleh nampak dia pakai topi, yang perempuan tu pakai tudung, kemudian pakai baju putih, pakai apron, okay, pakai apron putih. Kemudian pakai kasut. Okay, kasut tu juga nak mengelakkan daripada kemalangan. Kenapa kita digalakkan pakai apron putih? Okay, sekarang ni kita nampak orang pakai apron macam-macam colour kan. Tapi sebenarnya kita digalakkan pakai apron warna putih. Sebab bila warna putih, kita nampak kalau ada kotoran. So, bila ada kotoran, kita akan basuh. Berbanding kalau kita pakai apron warna hitam. Ramai orang dia nak beli warna hitam ataupun warna gelap-gelap biar tak cepat nampak kotor. Tapi sebenarnya memang itu tujuannya. Kita nak kekotoran itu nampak. So, bila kita nampak kotoran itu, kita akan bersihkan. Kalau putih, kita nampak sikit kena sambal, kena kari ke apa, kita akan basuh. Tapi kalau hitam, kita tak nampak pun kotoran. So, selama-lamanya mungkin sebulan kita tak basuh langsung kita punya apron. Okay, sebab tu kenapa kita digalakkan memakai apron warna putih ataupun pakaian chef sepatutnya berwarna putih. Okay, dan juga bahan dan alatan pembersihan. So, kita akan tengok apa yang akan kita gunakan. So, untuk bahan pembersihan ni yang biasa digunakan di dapur ataupun bengkel masakan ataupun bengkel pembuatan roti, kita ada sabun untuk basuh tangan lah. Okay, ada berbentuk pepeja atau cecair, tapi sekarang ni banyak yang guna cecair dan digalakkan sabun ini dia ada fungsi antibakteria. Dan seterusnya kita tengok pula peralatan perlindungan personal untuk individu ataupun PPE. Mungkin dah biasa dengar apa itu PPE kan sekarang ni. PPE itu maksudnya peralatan perlindungan personal, dan kita ada PPE ni untuk melindungi pernafasan, nak lindungi kepala, nak lindungi kaki dan nak lindungi tubuh badan. So, kita akan tengok satu persatu. So, untuk perlindungan pernafasan, okay, kita pakai sekarang ni, macam sekarang ni memang kita ada mask. Okay, kita panggil mask lah. Sebenarnya itu adalah perlindungan pernafasan, dan sebab itu kita digalakkan pakai mask yang betul, yang ada penapis, yang boleh halang bahan tercemar ataupun kuman ataupun bakteria masuk melalui hidung atau mulut. Okay, sebab tu kita tak digalakkan pakai mask yang fabric, mask kain yang macam-macam corak, warna hitam, fancy, macam-macam. Okay, sebab itu hanya untuk fashion. Dia tak ada fungsi untuk tapis bakteria ataupun bahan cemar masuk. Dan ada juga yang dah pakai mask yang betul, tapi dia turunkan ataupun letak dekat dagu ataupun turun sebab dia susah nak bernafaskan. So, hidung dia tidak ditutup. So, itu pun tak bermakna pun sebenarnya. So, bila kita dah pakai, pastikan benda tu kita pakai betul-betul supaya dia punya tujuan kita pakai tu kita dapatlah. Kita nak lindungi pernafasan, kita pakai. So, insya-Allah kita ada perlindungan. Kemudian perlindungan kepala. Ni contohlah. Warna putih. Yang ni topi warna putih. So, ini dibuat daripada plastik. Bukan cap ya. Kalau cap tu dia tak dapat nak melindungi kepala. So, yang ini dia mengelakkan kecederaan kepala. Kalau ada objek yang jatuh, okay, ataupun persekitaran yang sesak menyebabkan kita jatuh, so kita boleh lindungi kepala kita. Dan dia ada juga fungsi tambahan tu. Dia ada tali untuk kita ketatkan so dia tak gerak. Okay, melindungi telinga juga. Kemudian kita ada untuk perlindungan kaki. Ini kasut boot. Boot ni memang boot khusus untuk melindungi kaki. Bukannya kasut boot yang macam biasa kita nak pergi jalan ke, macam artis biasa pakai. Bukan. Ini boot untuk melindungi kaki daripada terhempap objek berat atau tajam,
dan dia mengelakkan tergelincir. So sebab tu tapak dia memang mencengkam. So kalau dalam keadaan licin pun dia punya cengkaman itu lebih, jadi mengurangkan risiko jatuh dan juga melindungi peminahan ejen jangkitan luar. Sebab tu dia kena boot tu kasut dia tinggi sampai ke betis. Okey. Seterusnya kita akan tengok pula perlindungan tubuh badan, di mana pakaian-pakaian yang melindungi tubuh badan ini akan berfungsi melindungi badan kita daripada cecair, habuk, gas toksik atau bahan radioaktif yang berbahaya. So ini pakaian yang untuk melindungi badan ini dia berbeza-beza lah ikut apa yang kita nak lindungi. Contohnya katakanlah bomba. Pakaian bomba yang bomba pakai tu berbeza dengan pakaian biasa. Dia punya jenis material ataupun bahan bukan fabrik biasa. Okay? Dia memang lebih mahal sebab dia nak melindungi tubuh badan. Okey. So itu saja amalan keselamatan, kesihatan dan kebersihan yang kita fokuskan kepada individu pengendali makanan. So kita akan sambung lagi kelas kita di lain masa. Boleh baca nota seperti biasa. Kalau ada soalan boleh hubungi cikgu. Kita boleh bincang ataupun cikgu boleh terangkan dengan lebih lanjut. Okay, itu saja untuk hari ini. Semoga jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.